Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. 还没听到上帝的话语之前，一起来听祷告。我们祷告，我们在天上的父，我们今天很感谢你，你再给我们一个机会来到你的圣殿中，一起来赞美你的名。主啊，现在我们要一起学习你的话语。求圣灵来安静我们的每个人心，好让我们可以好好的听神的话。你也使用你两位仆人要传扬主的话，就主来自己带领。谢谢父神，我们仰望，我们交托这段时间仰望在主的手中，就这样自己带领。谢谢父神，我们祷告是奉靠主耶稣的名祈求，阿门。Bapak Ibu Saudara， 亲爱的弟兄姐妹们。 Doa adalah hal yang akrab bagi setiap kita. 祷告对我们每一位信主的人是一个很熟悉的。 Kita tahu doa itu seperti nafas orang hidup percaya, bukan? 我们知道祷告，是我们信主的人使生命气息。 Tapi saya numpang tanya. 但是我想请问。 Sudahkah doa menjadi sumber kekuatan utama kita, terutama di saat kita lelah? 是不是祷告，当我们在疲惫的时候，是成为我们力量的来源吗？ Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk coba merenungkan sebentar. 我要邀请大家弟兄姐妹来默想一下。 Saat kita lelah dengan semua pekerjaan, 当我们对我们的工作感到疲惫的时候， dengan segala tuntutan yang ada, 还有所有很多的要求， bahkan notifikasi handphone yang tiada henti, 甚至我们不停止的这个手机的提示， kemana kita berlari? 我们要逃到哪里去？ Apakah kita langsung mencari Tuhan di dalam doa kita? 我们是不是在祷告中直接去寻求上帝吗？ Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun pernah berada di dalam posisi seperti ini. 弟兄姐妹，耶稣本身他自己也曾经在这样的情况。 Yesus sangat sibuk dikelilingi oleh banyak orang. 耶稣是很忙碌的，他被许多的人所包围。 Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita prioritas utamanya. 但是耶稣彰显给我们他的优先的次序。 Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu dari Lukas pasal 5 ayat 16. 就是今天我们要学习的，从路加福音第5章16节。 Karena hanya satu ayat, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, begitu ya. Kita membacakannya secara bersama-sama. 因为只有一节而已，我们一起来读。 Yang berbahasa Indonesia boleh dengan saya, kemudian nanti akan dalam berbahasa Mandarin. 我们先用印尼文来读，然后用中文。 Lukas pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. 路加福音第5章第16节，耶稣却退到旷野去祷告。 Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini kita akan melihat teladan Yesus di dalam berdoa. 弟兄姐妹，透过这节的经文，我们要学习耶稣在祷告的榜样。 Bagaimana Yesus dengan sengaja mencari waktu dan tempat yang sunyi untuk berbicara dengan Bapaknya. 耶稣如何寻找时间，找一个地方与天父神来说话？ Dan bagaimana kebiasaan itu menjadi kunci kekuatannya sendiri. 然后这样的习惯成为他力量的秘诀。 Maka dari itu mari kita belajar bersama yang pertama. 我们一起来学习的第一点， Berani menarik diri dari keramaian. 勇敢从热闹中，我们推出我们自己。 Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil. 弟兄姐妹，在那里，在这段经文说，耶稣推到一个比较偏僻的地方。 Tindakan Yesus ini bukanlah sebuah kebetulan, 耶稣这样的做不是巧遇的事情， tetapi sebuah pilihan sadar dan sebuah kebiasaannya. 而是一种选择，是在他的清醒之下做的选择。 Yesus melakukannya justru di tengah kesibukan dan popularitasnya. 他反而在他的忙碌当中，在他有名声当中，他做了这样的决定。
Dan penting untuk kita pahami, 然后我们需要了解的， Yesus menyendiri bukan untuk lari dari tugas atau pelayanannya. 耶稣逃避或是耶稣独处，不是因为要逃避他的侍奉，逃避他的这个工作， Tapi justru untuk mendapatkan kekuatan baru agar bisa menjalankan tugas dari Bapaknya dengan lebih baik. 反而他就是想要得到更新的力量，让他可以好好的实行上帝天父神的旨意。 Bapak Ibu Saudara, kerumunan banyak orang tidak menghalangi Yesus. 弟兄姐妹，许多人的包围没有阻挡耶稣， Tidak menghalangi dia untuk secara rutin mengasingkan diri dan mencari waktu untuk bersekutu dengan Allah atau murid-muridnya. 没有阻挡他来独处，跟上帝或是跟门徒们一起来团聚。 Meskipun ada begitu banyak aktivitas, 虽然有许许多多的工作，许许多多的侍奉， begitu banyak orang yang mencari Yesus, 有很多人来寻找耶稣。 Yesus digambarkan mencari waktu bersama Allah, 在那里描述说，耶稣找时间与上帝独处， bukan malah mengorbankan ketenarannya. 也没有牺牲了他的名声。 Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan itu bukanlah tujuan supaya dia tidak melakukan perbuatan Allah. 弟兄姐妹们，耶稣所这样的做，目的不是不实行上帝的作为， Melainkan dia menarik diri dengan tujuan agar dia memiliki waktu pribadi bersama dengan Bapa. 而是他推出的目的，就是他要有时间与天父有单独的时刻。 Agar ketika dia memiliki waktu bersama dengan Tuhan, dia tahu ketika dia melakukan perbuatannya, dia tahu bahwa Allah Bapa mempercayakan kepada dia. 当他与上帝独处的时候，他就知道天父所信任给他的工作。 Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus tidak menunggu sampai ada waktu luang baru berdoa. 在这里，耶稣没有等到有空的时间的时候才祷告， Melainkan di tengah pelayanannya, 而是在他服侍当中， Yesus mengambil waktu pribadi untuk berdoa dengan Bapaknya di sorga. 耶稣就是挪出一个时间向上帝、向天父来祷告。 Di sini terlihat bahwa Yesus sengaja memilih untuk pergi ke tempat terpencil atau padang gurun untuk berdoa dengan Bapaknya. 在这里，我们可以看见，耶稣是故意选择一个时间，到了一个偏僻的地方，或是到旷野里面，跟上帝、跟天父来祷告。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， di zaman kita keramaian itu bukan hanya soal kumpulan orang-orang saja. 在我们的这个时代，这个热闹不只是很多人聚集在一起。 Keramaian itu adalah suara bising dari televisi, 热闹可以说是从电视而来的声音， notifikasi handphone yang tidak berhenti, 是没有停止过的这个手机的提示， tuntutan pekerjaan, 还有工作上的要求， bahkan suara kekhawatiran di dalam pikiran kita sendiri. 甚至我们的脑海里的忧虑的声音。 Di dalam itu semua Yesus mengajarkan kita untuk berani menarik diri sejenak dari semuanya itu. 在这里，耶稣教导我们要有勇气的从这一切的所有的忙碌当中，我们要退出自己。 Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan handphone kita. 弟兄姐妹，我们想象一下我们的手机， Setiap hari kita menggunakan handphone. 每一天我们都用我们的手机， Apa yang kita lakukan? Kita bekerja lewat handphone, 我们工作用手机， buka sosial media, 看这个社交媒体， main game, 或是我们打游戏， baca Alkitab, 甚至我们读经， atau apapun kita selalu menggunakan handphone. 无论做什么，我们常常用到手机， Benar ya? 是这样的吧，对吧？ Nah Bapak Ibu Saudara, lama-kelamaan kita terus menggunakan handphone, apa yang terjadi? 如果我们一直不断的用我们的手机，会发生什么事？ Apa yang terjadi? 会发生什么事？ Handphone kita habis baterai. 我们的手机会没电。 Kemudian agar bisa terisi lagi, maka HP ini harus berhenti dipakai. 如果我们又要用这个手机可以再用的话，我们必须要停止用手机， Kita harus mencolokkan charger 我们就是要把这个充电器插上去， dan dibiarkan tenang 然后我们要放在另一边， supaya dia bisa terisi penuh. 让它可以被充满。 Kita tidak bisa memakainya, 我们 bukan? 暂时不能用，
dan berharap supaya handphone ini cepat penuh dan bisa digunakan lagi, 我 benar? 们也盼望我们的手机可以赶快充满电，可以再次的使用。 Bapak Ibu Saudara sama seperti dengan handphone. 弟兄姐妹，跟手机一样， Begitu juga dengan jiwa kita. 我们的灵也是如此。 Jiwa kita ini terkuras oleh segala aktivitas dan tuntutan di dalam dunia ini. 我们的这个灵是被世界的所有的这个需求所耗尽。 Maka untuk bisa terisi kembali, apa yang harus kita lakukan? 如果我们要再一次的被充满起来，我们要做什么？ Untuk bisa terisi kembali dengan kekuatan dari Tuhan, kita harus berani menarik diri dari keramaian dunia. 如果要再一次的被上帝的力量充满，我们必须勇敢的从这个世界中的热闹退出来， Dan mengisi daya rohani kita di dalam kesunyian bersama dengan Tuhan. 并以上帝在宁静中充满我们的属灵的力量。 Bapak Ibu Saudara, kuncinya di sini adalah inisiatif kita. 在这里的秘诀就是我们的主动， Jangan menunggu sampai kita lelah total baru mencari Tuhan. 不要等待我们完全的疲惫了才去寻找上帝， Jangan menunggu sampai ada masalah yang besar baru berdoa kepada 不 Tuhan. 要等待我们要面对很大的问题的时候才去寻找上帝。 Yesus tidak seperti itu. 耶稣没有这样， Yesus sendiri yang proaktif mencari waktu. 耶稣主动来寻找时间， Seperti yang tertulis di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35. 就好像记载在马可福音第1章35 Di 节。 sana dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 在那里写字，次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。 Yesus secara inisiatif pergi berdoa kepada Tuhan. 耶稣主动到一个地方向上帝祷告， Jadi menjadi pertanyaannya untuk kita hari ini Bapak Ibu 所以 Saudara. 今天成为我们的问题。 Sudahkah kita menjadwalkan waktu untuk mengisi daya rohani kita bersama dengan Tuhan? 我们是不是已经安排时间了来充我们属灵的电呢？ Mari kita belajar dari Yesus untuk berani menepi sejenak. 让我们来学习耶稣，勇敢的靠边停一下， Agar kita bisa kembali melayani dengan sebuah kekuatan yang baru dari Tuhan. 让我们有能力从上帝而来的力量来新的力量来侍奉。 Maka cara yang kedua adalah menyambung kembali koneksi dengan Bapa. 第二点就是以父重建新的关系。 Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus menarik diri ke tempat yang sunyi, 弟兄姐妹，当耶稣退出了到另外一个到旷野到偏僻的地方去， dia bukan diam saja. 在那里不是静静等待， Dia bukan malah melamun, 在那里不是这个发呆， bukan tidur. 在那里不是睡觉。 Kita melihat ayat yang tadi kita baca diakhiri dengan kalimat yang sangat penting. 在刚刚我们读的经文，它的结尾是很重要。 Dikatakan dan berdoa. 在那里说就是祷告。 Tujuan Yesus menyendiri adalah untuk menyambung kembali koneksinya dengan Bapa di sorga. 耶稣独处的目的就是要重新建立与天父的关系。 Doa adalah sumber kekuatan Yesus. 祷告就是耶稣力量的来源。 Di tengah pujian orang banyak, 在很多人的称赞当中， di tengah kesibukan pelayanan, 在他侍奉的忙碌当中， doa menjaga hati Yesus tetap lurus kepada kehendak Bapa. 祷告就是保守耶稣的心正向天父的旨意， Bukan kepada kepopularitas atau keinginan orang lain, 不是因为人不是因为名声或是人的心意， tetapi kepada kehendak Bapa. 而是正向天父的旨意。 Cara Yesus untuk selalu mengingat bahwa semua kuasa dan hikmatnya berasal dari Bapa adalah melalui doa. 耶稣提醒耶稣自己，他的一切的力量，他的一切的智慧来自于上帝的方法，
就是借着祷告。 Doa adalah cara Yesus untuk kalibrasi atau meluruskan kembali arah pelayanannya setiap hari. 祷告就是校正或是重新调整每一天服侍的方向。 Ini adalah waktu bagi Yesus untuk berbicara sekaligus mendengarkan suara Bapaknya. 这个时间就是对于耶稣来说是直接与天父说话，也是聆听天父的声音。 Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk berandai-andai sebentar. 我要邀请弟兄姐妹，我们要想象一下， Bapak Ibu Saudara, bayangkan 我们来想象一下， kita sedang jalan, tiba-tiba masuk ke dalam hutan yang lebat. 我们正在旅行，然后突然进入一个很大的森林。 Tahu ya, hutan itu banyak pohon yang mirip-mirip. 这个森林里面，这个树长得好像都一样的。 Kita melihat kok pohonnya sama semua ya? 我们看这个树好像全部都一样。 Kok jalannya sama seperti yang tadi barusan dilewati? 这个路好像我们刚刚已经经过了。 Pada akhirnya kita mulai panik. 然后我们就开始惊慌。 Apa yang harus kita lakukan? 我们要做什么？ Kita harus berhenti, 我们必须要停下来， diam sejenak, 我们要静下来， lalu kita mengeluarkan kompas. 然后我们要把这个指南针拿出来。 Kompas itulah yang akan menunjukkan arah utara sejati, yaitu jalan keluar kita. 这个指南针会指给我们这个真正的方向，就是真正的这个北方。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹们， hidup kita ini seringkali seperti hutan yang lebat. 我们的生活，我们的生命就好像刚刚很大的森林， Kita bingung dengan berbagai pilihan, 我们对很多的选择不知所措， cemas dan khawatir akan masa depan kita, 我们对我们的未来焦虑，也是很担忧， dan lelah dengan segala tuntutan dan pekerjaan kita. 对我们的工作，对我们所有的要求感到很疲惫。 Nah, disinilah kita perlu untuk diam sejenak. 在这里，我们需要静下来， Kita berdoa, 我们要祷告， karena doa adalah kompas rohani kita. 因为祷告就是我们属灵的指南针。 Saat kita berani berhenti dan menepi sejenak dari kesibukan dunia, 当我们从这个世界的忙碌当中靠边停下来一下， kita mengeluarkan kompas itu. 我们就是把这个指南针拿出来， Dalam keheningan doa, 在我们祷告的宁静中， hati kita ditenangkan dan diarahkan kembali kepada utara sejati kita. 我们的心就是感到平安，可以重新被导向真正的北方。 Utara sejati kita itu adalah kehendak Tuhan. 真正的北方就是上帝的旨意。 Bapak Ibu Saudara, hal ini juga lah yang dilakukan oleh Yesus. 弟兄姐妹，耶稣也是做这样的事情。 Dia selalu menjadikan doa menjadi tempat dia berseru kepada Bapa. 耶稣把他的祷告成为呼求天父的地方。 Kita tahu ketika Yesus berdoa di Taman Getseman, 我们知道，当耶稣在客西马尼园祷告的时候， ini adalah salah satu doanya yang paling sulit. 这就是其中一个他最难做的祷告。 Yesus berseru, 耶稣呼求说 janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 耶稣说：“不要照我的意思，只要照你的意思。” Doa menjadi tempat Yesus menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Bapa. 祷告成为耶稣与天父旨意交正的地方。 Sama halnya dengan seorang teolog yang bernama Soren Kierkegaard. 就好像有一位神学家 Soren Kierkegaard， 他说， Dia pernah berkata, doa tidak mengubah Tuhan, 他曾经说，祷告没有改变上帝， tetapi doa mengubah dia yang berdoa. 而是改变了祷告的人。 Doa tidak mengubah Tuhan, 祷告没有改变上帝， tetapi doa mengubah dia yang berdoa. 改变祷告是改变那些祷告的人。 Ini intinya Bapak Ibu Saudara. 这个就是它的重点。 Doa meluruskan kembali hati kita, 祷告校正了我们的心， membersihkan niat kita, 洁净了我们的心， dan menguatkan jiwa kita agar selaras dengan Tuhan. 还有坚固了我们的灵，让我们与上帝同行。 Jadi Bapak Ibu Saudara, 所以亲爱的弟兄姐妹， mari kita teladani rahasia kekuatan Yesus 我们要 ini. 效法耶稣力量的秘诀。
berani menarik diri dari keramaian dunia. 勇敢的从这个世界上的忙碌中退出自己， Kemudian gunakan kesunyian itu untuk berdoa dan Rahul. menemukan kembali arah dari Tuhan. 然后用这个平静来祷告，并寻找上帝的方向。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， dunia akan selalu menarik kita untuk terus berlari sampai kita kehabisan tenaga. 世界会不断的吸引我们，让我们叫我们不断的奔跑，直到我们耗尽所有的力气。 Tetapi Yesus yang menjadi teladan kita 但是耶稣成为我们的榜样 mengajak kita untuk berhenti sebentar, 邀请我们要停下来一下， menenangkan hati kita 让我们的心静下来， dan bertanya kepada Bapa, 然后询问天父， Tuhan, apa kehendak-Mu untukku hari ini? 说：“主啊，今天你给我的旨意是什么 Bapak Ibu Saudara,？” 亲爱的弟兄姐妹， jadikanlah doa bukan hanya daftar permohonan kita kepada Tuhan. 不要用我们的祷告只是一系列的要求， Tetapi sebuah perjumpaan yang mengubah arah hidup kita yang selaras dengan Dia. 而是能改变我们生命方向的相遇。 Dengan demikian kita akan semakin dekat kepadanya dan memiliki kekuatan untuk menjalani hidup kita setiap hari. 因此，我们可以更靠近上帝，有力量的走过我们的每一天。 Jadi Bapak Ibu Saudara, 所以，亲爱的弟兄姐妹， berani menarik diri 我们勇敢退出自己， dan gunakan ketenangan untuk datang kembali terkoneksi dengan Allah Bapa di surga. 然后我们有平静下来，可以重新的与上帝建立关系。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们一同来祷告。 Bapa dalam surga, 我们在天上的父， terima kasih untuk teladan yang Engkau berikan kepada kami. 感谢你给我们的榜样， Terima kasih untuk pengajaran yang Engkau berikan kepada kami 感谢你给我们的教导。 untuk menarik diri dan berdiam sejenak di hadapan Tuhan. 我们可以在上帝面前，我们可以在众人面前退出，然后在你的面前静下来。 Ampuni kami ya Tuhan, 求你饶恕我们， ketika kami hanya mencari waktu luang saja untuk berdoa kepada Tuhan. 求你饶恕我们，当我们只是寻找有空的时间的时候才来找你， Seolah-olah doa hanya sebagai rutinitas di dalam kehidupan kami. 好像祷告只是我们的一个日常的生活。 Tapi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami 但是今天你的话语来告诉我们， bahwa harus terus menjadikan doa sebagai sarana kami berbicara kepada Tuhan. 要把祷告成为我们对你说话的媒体。 Berdoa setiap hari, 每一天的祷告， berdiam diri 每一天的静下来， untuk kembali mendengarkan isi hati Tuhan 让 dalam 我们可 kehidupan 以 kami. 回来聆听你的心意。 Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. 感谢你给我们的话语， Biarlah firman-Mu ini terus menjadi ingat-ingatan bagi setiap. 让你的话语可以刻骨铭心在我们的心。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你主， Ini doa kami. 这就是我们的祷告。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。